Apa yang saya nak cerita tentang Al-Buwaiti? Satu hari, kata Abu Bakar Al-Athram, dia cerita, kunna inda Al-Buwaiti. Kami pada hari itu kami duduk di sisi Al-Buwaiti. Maka kami sedang berbincang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama. Maka dinyatakan kepada Al-Buwaiti hadis Ammar ibn Yasir. Hadis Ammar ibn Yasir ni hadis apa? Tentang masalah tayammum, tata cara bertayammum. Dalam hadis Ammar ibn Yasir ini dinyatakan sekali tepukan sahaja. Yang kita belajar berapa kali? Tayamum berapa kali tepuk? 4 kali. Ni bukan tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Ini bukan lai-lilai tamplum. Ini tepuk tayamum yang kita belajar di sekolah suatu ketika dahulu. Berapa kali? 2 kali. Sekali tepuk sapu muka, sekali tepuk sapu tangan sampai siku. Apa dalil dia? Apa bukti dia? Apa fakta yang menyebabkan kita ikut perkara tersebut? Orang ajar, Ustaz? Ada fakta dia. Dan fakta ini dijadikan hujjah oleh Al-Imam Syafi'i. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu, daripada Ammar ibn Yasir juga, yang menyatakan minta maaf, daripada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW tepuk 2 kali. Tetapi Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah, bila dia tengok kedudukan status hadis Ammar ibn Yasir, yang jelas kedudukan dia lebih tinggi, kekuatan dia dari sudut ketepatan sandaran hadis itu kepada Nabi lebih kuat dan lebih kukuh daripada hadis yang menyatakan 2 kali tepukan. Maka Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah, dia ambil pisau, fa akhadha as-sikkin wa hattahu faja'alahu darbatan. Dia ambil pisau, dikikih perkataan fatwa Al-Imam Syafi'i yang dia kumpul dalam kitab dia. Kikih perkataan 2 kali tepuk, dia gantikan dengan sekali tepuk. Azan. Kita azan dulu, kita sambung lagi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tadi kita cerita tentang kisah Al-Imam Al-Buwaiti. Bagaimana dia padam perkataan gurunya, tepuk 2 kali, dia gantikan dengan tepuk sekali-sekali. Digantikan dengan hadis Ammar ibn Yasir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu bagaimana Ammar radhiyallahu anhu dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dia berada dalam keadaan yang sejuk ketika mana dia bermusafir, dan pada ketika itu dia berjunub, dan kemudian nak mandi sejuk. Kita sejuk subuh pun, maghrib subuh tak mandi dah. Ambil air spray kepala, buh gel sikit, main surau. Macam mandi, tapi tak mandi pun. Saya sejuk. Tapi Ammar ibn Yasir, sahabat-sahabat sekalian, Ammar ibn Yasir, dia memang fikir nak mandi. Tapi dia fikir kalau mandi, benda ni boleh memudaratkan dia. Maka bagaimana dia nak bersuci, nak mengangkat hadas besar, sebab dia dalam keadaan berjunub, sedangkan dia kena solat.
Maka dia memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi tempat untuk bersujud dan alat untuk bersuci. Maka dia faham bumi ni alat untuk bersuci. Tapi bagaimana nak bersuci dengan bumi? Kalau kita lah, apa cara kita nak buat? Bagaimana cara nak bersuci dengan bumi? Tuan pengurusi. Tanyalah ustaz. Dia macam ni. Ammar ibn Yasir dia terfikir penyelesaian dia bumi alat untuk bersuci, maka dia berguling di atas tanah. Kata dia cerita kepada Nabi Rasulullah, tamarraqtu 'alal ard kama tamarraqatid dabbah. Aku bergolek, berpusing di atas bumi ni seperti haiwan bergolek. Sebab apa? Sebab bumi alat untuk bersuci. Nabi SAW bila dengar cerita Ammar, Nabi ketawa. Dan Nabi kata kepada dia, innama yakfika hakadha. Memadai bagimu wahai Ammar, buat seperti ini cukuplah. Maka Nabi pun tunjuk cara bertayamum seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi tepuk sekali tepukan, kemudian Nabi sapu muka dan kedua pergelangan tangan sekaligus dengan sekali tepukan saja. Nampak? Kita mungkin akan kata, ustaz ambil mana ni? Kami dulu. Kitab bukan dalil, kitab bukan hujjah. Segala isi kandungan kitab, kecuali Al-Quran dan hadis Nabi, yang tu letak tepi. Segala isi kandungan kitab selain Al-Quran dan hadis Nabi SAW perlu ditimbang, perlu dikaji, perlu diteliti apakah ia bertepatan dengan kehendak Al-Quran dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanggungjawab asas kita semua sebagai umat Muhammad mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan sekali lagi kesimpulannya, K yang membawa erti kitab, bukan dalil, bukan hujjah untuk membelakangkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.